pertama sekali, sejarah permainan rugby. Sejarah permainan rugby ini bermula pada tahun 1823 di sebuah pekan kecil di sekolah yang bernama Rugby School di England. Permainan ini tercipta daripada perbuatan William Webb Ellis. Semasa perlawanan bola, tanpa diduga beliau telah mengambil bola tersebut dengan tangannya dan membawanya berlari menuju ke tiang gol. Melihatkan perbuatan Ellis, rakannya terus mengejar dari belakang. Akhirnya terjadilah pergumulan dalam kalangan mereka dalam usaha untuk merebut bola. Perbuatan Ellis itu diikuti pula oleh kawannya yang lain. Maka dari situlah bermulanya satu permainan yang baru. Bagaimanapun, ketika itu tiada siapa pun yang mahu menerima perbuatan Ellis dan rakan-rakannya untuk dikembangkan sebagai sukan. Hanya kira-kira setengah abad kemudian, selepas Ellis meninggal dunia, barulah perbuatan itu diingati kembali. Seorang rakannya yang bernama Matthew Blacksom telah menceritakan kembali perbuatan Ellis di dalam artikelnya dalam majalah The Meteo tahun 1888. Permainan ini dikenali sebagai permainan rugby bersempena nama pekan kecil di mana sekolah tempat William Webb Ellis bersekolah. Kemudian, Universiti Cambridge telah mengubah suai permainan ini, mempopularkan dan membuat peraturan rasminya sendiri. Rugby mula popular pada tahun 1871 di sekolah-sekolah di England. Kemudian, kelab rugby pula ditubuhkan dan mengumumkan peraturan rasmi permainan rugby di England 10 tahun kemudian. Seterusnya, pemakaian dalam permainan rugby. Yang pertama, jersey. Yang kedua, boot yang mempunyai stud sama ada 8 atau 6 stud. Seterusnya, short. Dan akhir sekali, stocking. Seterusnya, keselamatan di dalam permainan rugby. Pemain digalakkan untuk memakai head guard, shin dan shoulder pads, mouth guard dan forearm guard. Bagi padang rugby pula, saiz padang permainan ialah 70 meter panjang dan 50 meter lebar dengan kawasan try minimum 5 meter dan maksimum 10 meter di belakang garisan percubaan. Dan garisan 22 meter, garisan 10 meter, garisan 5 meter line out, garisan 15 meter line out, garisan 5 meter dari garisan gol. Kemudian kawasan permainan mestilah berbentuk segi empat tepat. Bagi solid line, garisan dead ball dan garisan touch in goal, keduanya berada di luar kawasan in goal. Garisan gol dalam kawasan in goal tetapi di luar padang permainan. Garisan 22 meter selari dengan garisan gol. Garisan tengah padang selari dengan garisan gol. Garisan touch iaitu di luar padang permainan. Bagi garisan dash pula, 5 garisan dash berukuran 1 meter, 5 meter dari garisan gol, merentasi garisan 3 meter, 7 meter dan di hadapan gol. 5 garisan dash selari dengan garisan touch dan merentasi garisan-garisan 15 meter, garisan 5 meter dan garisan tengah. 2 garisan dash berukuran 5 meter di kedudukan 10 meter dari garisan touch bermula 5 meter. Kemudian tiang bendera. Terdapat 14 tiang bendera dengan bendera yang sama warna dengan setiap tiang berketinggian minimum 1 meter dari paras tanah. Bendera mestilah diletakkan di atas garisan pada 4 penjuru kawasan in goal. Ke-8 bendera ini ialah di luar kawasan in goal dan tidak termasuk dalam kawasan permainan. Tiang bendera lain mestilah diletakkan selari dengan garisan 22 meter dan garis tengah di bahagian luar dalam jarak 1/5 meter dari tepi garisan. Tiang gol berukuran 5.6 meter lebar dalam tiang dan 3 meter tinggi atas palang. Tinggi maksimum 3.4 meter dari atas tanah. Seterusnya, posisi di dalam rugby. Di dalam rugby, posisi terbahagi kepada dua, iaitu forward dan backline. Di antara dua posisi tersebut, terdapat seorang yang berfungsi di tengah, iaitu scrum half. Bagi posisi forward,
ialah loose head prop, hooker, tight head prop, lock, blind side flanker, open side flanker dan number 8. Bagi back pula, scrum half, fly half, left wing, inside center, outside center dan full back. Seterusnya, sepak mula. Perlawanan dimulakan dengan tendangan mula drop kick. Selepas tendangan mula, mana-mana pemain yang onside boleh mengambil bola dan berlari dengannya. Pemain juga boleh menyepak bola tersebut atau menghantarnya kepada rakan sepasukan. Seterusnya, knock on dan hantaran. Knock on terjadi apabila pemain hilang posisi bola dan bola jatuh ke hadapan menuju ke arah garisan gol pihak lawan dari kawalan pemain, ataupun apabila bola jatuh ke hadapan terkena pemain lain, sama ada dari pasukan lawan atau pasukan sendiri. Hantaran ke hadapan pula berlaku apabila pemain melontar atau menghantar bola ke hadapan. Jika bola tidak dihantar ke hadapan tapi kena tanah atau pemain lain dan bola bergerak ke hadapan, bola tidak dikira forward. Bagi kicking pula, jika pemain memilih untuk tidak menghantar bola kepada ahli pasukan atau meneruskan larian, pemain boleh menyepak bola tersebut. Tetapi rakan sepasukan yang berada di hadapan bola semasa ia ditendang tidak boleh bermain sehingga mereka berada di belakang penendang. Sekian, terima kasih.